Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan yang pasti paling tidak disenangi oleh Tun Mahathir Mohamad. Baru-baru ini kita telah diberitakan bahawa Agong telah berkenan untuk menghadap dan memperkenankan RCI untuk siasatan bagi kedaulatan Pulau Batu Putih. Hari ini, seorang pemimpin daripada parti UMNO tampil mendedahkan perkara yang betul-betul kita semua pasti mahu tahu. Dr. Mahathir cari alasan, sedar dosa hilang wilayah tak boleh maaf. Itu kata Puad Zarkasi, dipetik dari Malaysia Kini. Pemimpin UMNO percaya, Dr. Mahathir Mohamad sedang mencari alasan untuk menolak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Pulau Batu Putih kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi berkata bantahan Peguam Mahathir terhadap pelantikan Mad Raus Sarif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Sebab itu, bantahan Tun Mahathir tidak perlu dilayan. Rakyat mahu tahu kenapa Tun Mahathir batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih. Ia amat misteri, kata Puan Zarkasi. Kenapa tidak dibawa ke kabinet? Kenapa buat keputusan tergesa-gesa? Peguam negara ketika itu pula dipaksa cuti, forced leave, kata beliau. Tun Mahathir cari alasan untuk mengelak RCI. Dia tahu dosa kehilangan wilayah amat berat dan tidak boleh dimaafkan ke anak cucu, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Pada 16 Februari lalu, Malaysia Kini melaporkan Mahathir mungkin memulaukan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Mad Raus Sarif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tiada pilihan lain kecuali menasihatkan Mahathir tidak menyertai RCI tersebut atas alasan Mad Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut, kata beliau. Namun, pelantikan Tun Mad Raus Sarif sebagai pengerusi RCI Batu Putih ini telah mewujudkan satu bahaya bias yang sebenar yang akan mencemarkan keseluruhan prosiding RCI tersebut serta akan menjejaskan kewibawaan dapatannya, kata beliau. Dalam pada itu, Muhammad Puad berkata, Mahathir tidak layak bercakap soal konflik kepentingan. Mendakwa bekas Perdana Menteri itu orang yang banyak diselubungi konflik ketika di puncak kuasa. Dia melantik Datuk Muhammad Shukri Abdul yang sudah bersarah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kemudian lantik Latifah Koya, orang politik ganti Shukri. Pelantikan Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara menggantikan Tun Raus juga kontroversi. Bahkan pelantikan Tan Sri Abdul Hamid Bador sebagai Ketua Polis Negara secara kontrak juga dipertikaikan, kata Puad lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan daripada Puad Zarkasi berkaitan dengan RCI yang telah diperkenankan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini memang sudah kita jangka. Ianya berkaitan dengan Tun Mahathir. Dan beraninya Puad Zarkasi mengatakan bahawa Dr. Mahathir cari alasan
sebab sedar dosa beliau hilang wilayah tak boleh dimaaf sehingga ke anak cucu, kata Puan. Apabila pendapat anda tentang isu ini, jangan lupa tinggalkan komen anda di ruangan bawah ini dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima yang pastinya menggemparkan seluruh politik Malaysia, Parlimen Malaysia, dan tentunya Parti Bersatu yang diterajui oleh Presidennya Muhyiddin Yassin. Beberapa waktu yang lepas, kalau anda masih ingat, Razali, Ketua Penerangan Parti Bersatu, menyatakan bahawa beliau memberi pilihan kepada 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim sama ada menerima tindakan daripada Parti Bersatu ataupun mereka meletakkan jawatan. Namun demikian, pendedahan yang paling kita tunggu ialah apabila ahli-ahli parlimen itu diisytiharkan tidak perlu kosongkan kerusi. Menurut pakar perlembagaan dan juga pakar perundangan, mereka kata yang berkuasa menentukan kerusi itu kosong atau tidak ialah Speaker Dewan Rakyat. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Kita puas tunggu Speaker Dewan Rakyat untuk bersuara memberikan komen tentang kedudukan semasa 6 ahli parlimen bersatu tersebut. Nampaknya ini jawapan yang kita tunggu-tunggu. 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim tak perlu kosongkan kerusi, kata Speaker Dewan Rakyat. Nah, jadi inilah keputusan yang terkini daripada pemegang taruh, yaitu Speaker Dewan Rakyat. Keputusan sama ada 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu itu terlucut jawatan atau dengan kata lain perlu diadakan pilihan raya kecil ditentukan oleh Speaker Dewan Rakyat. Dengan ini, maka sahlah 6 ahli parlimen bersatu ini kekal bersama dengan Bersatu, kekal sebagai ahli parlimen, dan yang paling penting sekali ialah kekal menyokong Anwar Ibrahim. Jadi pastinya ini berita malang, duka cita, dan paling tidak disukai oleh Parti Bersatu. 6 ahli parlimen bersatu yang beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Dipetik daripada BH Online. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, berkata, perkara penting ahli parlimen berkenan yang perlu dilakukan sekarang adalah menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti tersebut. Oh, jadi itu sahaja yang mereka perlu lakukan. Bukan menulis apa-apa perkara, pengakuan dan sebagainya, tetapi mereka hanya perlu menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti tersebut. Dengan kata lain, pengakuan daripada mereka itulah lebih penting berbanding kata-kata daripada Ketua Penerangan Bersatu itu sendiri. Menurut Speaker Dewan Rakyat, pada saya selagi mereka kata tidak lompat, dia tidak meninggalkan partinya, nyatakan secara bertulis yang mereka masih ahli Bersatu, maka dia sokong Perdana Menteri. Jadi apa masalahnya? Jelas beliau lagi. Tiada masalah pun. Itu semua kelompangan Akta Anti Lompat Parti yang sebelum ini menjadi kontroversi. Sebenarnya Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dahulu sudah dapat mengesan perkara ini, tetapi ada pemimpin-pemimpin terdahulu yang terperangkap dengan kelompangan tersebut. Mereka lah yang menolak, tidak bersetuju untuk diperbaiki kelompangan Akta Anti Lompat Parti itu. Anda boleh cari di mana itu di dalam berita-berita yang terkini. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab dengan media
Sempena perjumpaan bersama Ketua Pengarang Media dan agensi berkaitan, pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen hari ini. Mengulas lanjut kemelut yang melanda Bersatu, Johari menegaskan bahawa beliau tidak mahu campur tangan urusan parti itu. Namun, beliau menjelaskan, ahli parlimen berkenan boleh menukar tempat duduk dalam Dewan Rakyat jika mahu berbuat demikian. Ada dalam peraturan mesyuarat juga hak yang dipertua Dewan Rakyat. Atas permohonan ahli parlimen, saya boleh melayan permintaan mereka untuk tukar tempat duduk. Jika mereka mahu berpindah, mereka boleh tulis kepada saya, email atau mesej saya, kata beliau. Saya mahu pindah dari A ke B sebab saya tak suka jiran saya atas sebab tertentu selagi ada ruang, kata beliau. Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung khas pada 2 Mac ini, antara lain bagi meminda perlembagaan parti itu. Susulan tindakan 6 ahli parlimennya menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. 6 ahli parlimen tersebut ialah daripada Tanjung Karang, daripada Bukit Gantang, daripada Jeli, daripada Gua Musang, ahli parlimen Kuala Kangsar dan ahli parlimen Labuan. Mengulas mengenai terdapat usul tidak percaya pada sidang parlimen kali ini, Johari berkata, setakat ini pejabatnya tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 2024 akan membuka tirai bermula 26 Februari hingga 27 Mac ini. Saudara-saudara sekalian yang juga menjadi bahan di dalam perkara politik di Dewan Rakyat hari ini ialah tiada usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri telah disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat. Menjadi tanda tanya ialah mengapa selama ini pembangkang meratib kononnya Anwar Ibrahim sudah kehilangan undi kepercayaan ataupun kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Tapi bila diarah untuk membuktikan dakwaan itu, pembangkang pula enggan membuat usul undi tidak percaya. Mereka tidak pula membuat usul. Jadi benarlah ramalan dan tekaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa pembangkang sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk menumbangkan kerajaan yang ada pada waktu ini. Sesungguhnya mereka hanya bercakap seperti tin kosong, kuat berbunyi tetapi tiada isinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu panas ini. 6 ahli parlimen Bersatu tidak perlu kosongkan kerusi. Speaker Dewan Rakyat yang telah menyatakannya sendiri punya kuasa dan autoriti. Sekian dulu. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.